Orang daripada kalangan mahasiswa tampil ke depan ni dan menjadi moderator menggantikan saya. Silakan. Siapa yang sudi ke depan? Kalau tak, saya teruskan. 1, 2, 3. Saya teruskan. Baik, saya pergi kepada panel yang kedua. Pelihara kampus merupakan detik-detik kita boleh kata kritikal lah, sebab kita nak memilih pemimpin yang nak memimpin kita. Sebab itu bila tahun pelihara kampus ni banyak berlaku tragedi, konflik dan sebagainya. Sebab itu saya ingin bertanya kepada panel kedua, apa sebenarnya mahasiswa ni hak dia? Baik dia sebagai seorang calon yang bertanding, baik dia sebagai seorang pengundi. Apa sebenarnya hak mahasiswa? Jadi saya persilakan Saudara Hazwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Salam satu Malaysia. Mungkin itu ungkapan yang paling selamat ke tersohor mungkinlah sama sekarang kan. Okay, balik pada soalan Saudara Faiz berkenaan dengan kampus sebagai medan untuk memilih pelajar. Sememangnya pada kampus ni kita jangan lihat skop semata-mata kita pergi keluar untuk pangkah undi untuk pilih wakil fakulti atau umum. Sebenarnya pada kampus ini menggambarkan sikap kita sebagai seorang mahasiswa itu untuk memilih pemimpin yang kita rasakan mampu untuk bekerja untuk kita. Maksudnya mampu bekerja untuk kita ni pemimpin yang boleh kita tegur, pemimpin yang boleh bersuara, pemimpin yang boleh bawakan apa yang kita nak secara rasional dan tepat. Bukan pemimpin yang hanya beromong kosong, macam ting kosong, cakap pelan-pelan tapi habuk pun tak ada. Betul tak? Jadi apabila kita bercakap terima kasih. Okey, jadi apabila kita cakap pasal pemilihan pemimpin ini, sepatutnya dalam kampus ini semuanya bermula pada seseorang itulah. Maksudnya dari segi pemilihan calon itu seharusnya dibuat dengan cara yang baik. Sebab apabila kita memilih seorang calon itu, kita perlu lihat pada dia punya background. Bukan semata-mata dia ni kacak baik dengan simpulan-simpulan, tapat dengan pentadbiran kita pilih. Tapi kita pilih pemimpin atau calon ni kerana calon yang berintelektual, yang mampu untuk bercakap tapi bukan bercakap kosong, bercakap yang ada asas dan yang bercakap yang mempunyai semangat untuk berubah. Itu sebenarnya yang sepatutnya kita ambil berat sebelum pemilihan sesuatu calon itu. Yang kedua, apabila cakap pada pemilihan kampus ini, kita lihat kepada wujudnya sistem kepartian, pro kerajaan, pro pembangkang. Bagi saya selaku seorang yang sudah lama berkecimpung, lama ya, mungkinlah sudah tahun 3 macam sudah lama bergelumang dengan kampus ni. Okey, agak kasar saya itu. Okey, bagi saya seharusnya tidak ada kita dilabelkan sebagai pro kerajaan, pro pembangkang. Saya setuju dengan Saudara Taufik yang mengatakan bahawa kita seharusnya diberi kebebasan untuk memilih seseorang calon yang kita rasakan mampu untuk bekerja untuk kita. Bagi soalan ahli panel yang kepada moderator yang berkaitan dengan idealisme mahasiswa itu. Pada hari ini kita lihat kebanyakan pemimpin yang kita pilih ini lebih kepada bersikap pak tua. Betul tak? Ini pengalaman saya sendirilah, bukan saya cakap sebagai pro aspirasi ke pembangkang. Bagi saya, seorang pemimpin itu harus mempunyai dia pun own stand. He or she should have own stand to give opinion about something. Macam tu. Kita tak boleh jadi apabila kita cakap si A, kita kena ikut cara A. Tak, kita kena diberi pilihan, kita kena diberi pilihan untuk membuat option. Pilihan tu sama ada nak ikut jalan A atau jalan B. Dan seharusnya pada hemat saya pentadbiran UKM perlu memberi satu
Apa cakap, satu medan yang luas, medan yang adil untuk semua. Dan seharusnya pemimpin yang gemar jadi pak turut ni, bagi saya lah, mungkin tak wajar lagi kita pilih untuk masa akan datang. Okey, seterusnya, pemimpin yang kita bawakan ini seharusnya pemimpin yang mempunyai karisma. Karisma itu bermaksud dia bercakap sesuatu yang boleh dan mampu dibuat. Bukannya kita bercakap sesuatu itu yang di luar kemampuan kita. Sebagai contohnya, saya terdengarlah satu zaman dahulu, once upon a time, orang bercakap mengenai nak menurunkan harga zakbar. Kita sebagai mahasiswa seharusnya berpijak pada bumi yang nyata. Zakbar, saya berpengalaman sebagai penghuni zakbar untuk 2 tahun. Dipunyai oleh Kausar Corporation selaku owner of the building, pemilik bangunan tu. Pentadbiran UKM ataupun HCP hanya bertindak untuk dalam membekalkan pelajar untuk menginap di zakbar. Betul tak? Okey, itu yang saya faham tak? Jadi yang kita membawakan sesuatu yang kita rasakan agak mustahil untuk kita buat, seharusnya kita fikir yang baik, adakah kita mampu untuk membawa, untuk kita membuat satu memorandum untuk menurunkan harga zakbar. Bagi saya, selaku pemimpin yang berkarisma dan berintelektual tinggi, kita tidak seharusnya memikirkan aspek itu. Kita seharusnya memikirkan bagaimana kebajikan pelajar-pelajar di kolej seperti zakbar itu terbela. Masalah turunkan harga itu kita serahkan kepada pentadbiran UKM untuk berbincang dengan Kausar Corporation. Kita selaku wakil mahasiswa harus bekerjasama untuk memastikan kebajikan pelajar itu terpelihara dan terbela. Itu yang saya fikirkan sesuai lah untuk dikatakan seorang pemimpin itu berarisma dan berkarisma tinggi. Selain itu, saya sebenarnya amat bersetuju lah dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Taufik berkenaan dengan kita seharusnya tidak sepatutnya mengheboh-hebohkan kita berjumpa dengan CA, menteri-menteri, datuk. Sebab bagi saya, sekiranya kita mempromosikan perkara tersebut, tetapi kebajikan pelajar-pelajar yang kita mampu berkhidmat untuk mereka kita abaikan, saya rasakan semua itu hanyalah sampah. Oleh itu, saya menyeru mahasiswa sekalian agar pemilihan yang kita buat pada masa ini, pada masa yang akan datang, pada minggu hadapan yang dikatakan oleh Saudara Faiz, kita pilih pemimpin yang mampu untuk bekerja untuk kita. Pemimpin yang hanya bercakap kosong, kita tolak tepi. Kita pilih pemimpin yang boleh bekerja dan berbakti kepada rakyat yang dipimpinnya. Begitulah. Setuju tak? Okay, terima kasih kerana setuju. Jadi, apabila cakap pasal idealisme lagi, saya sememangnya berpegang kepada kata-kata Presiden Soekarno. Berikan saya 10 orang pemuda, akan saya goncangkan dunia ini. Ini membuktikan bahawa suara mahasiswa itu, jika dahulunya mampu menggugat, dan tidak mustahil pada zaman ini juga kita mampu menggugat. Mampu menggugat bukan maksud kita melanggar peraturan, tapi menggugat itu berarti kita mampu meluahkan pendapat kita, kita mampu untuk menyatakan sekian tanpa dipelopori ataupun disekat oleh sesetengah pihak. Itu yang sepatutnya. Oleh itu, apabila Atta Universiti dan Kuala Universiti 1971 digubal, dipindah pada tahun 2009 yang lepas dengan wujudnya Speaker Corner. Betul tak? Speaker Corner ini merupakan satu medan untuk kita meluahkan pendapat.